Selamat datang ke episod ketiga podcast Belia Sabah Profesional dibawakan khas oleh Majlis Belia Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kembali lagi kita dalam podcast Belia Sabah Profesional siri pertama. Jadi melalui podcast ini, para panel daripada NGO yang berbeza akan ditemu ramah soal misi, visi dan juga pandangan mereka berkaitan isu-isu setempat. Jadi diharapkan agar pendapat-pendapat bernas mereka ini mampu memperkasakan belia dan juga masyarakat khususnya di Sabah yang secara tidak langsung juga mampu membantu pihak-pihak yang berkaitan untuk menggerakkan dan juga membangunkan masyarakat Sabah dari pelbagai sudut dan juga cara. Okey, jadi untuk episod kita yang ketiga, kita sudah berada di tengah-tengah program lah, Ya, kiranya. betul. Kita sudah habis 2 episod dan sekarang yang ketiga dan ada lagi 2 episod yang akan datang. Jadi untuk episod yang ketiga, kita menjemput sebuah, bukan NGO tapi kiranya macam Persatuan Fellow SMJ nama dia. So, selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua panel. So, saya akan perkenalkan panel yang pertama dahulu. Saudari Siti Hajar binti Mudin, merupakan fellow Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar. Betul. Apa khabar Kak? Sihat? Sehat Alhamdulillah. Thank you for having us. Okey, welcome. Dan seterusnya, panel yang kedua, kita ada Saudari Nur Ain Elisa binti Raimi, merupakan fellow dari Jabatan Ketua Menteri. Apa khabar Kak? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, so jadi mungkin ada pendengar ataupun penonton yang tidak tahu apa ni Fellow SMJ, tiba-tiba dijemput ni kan dari Apa mana tu diorang ni? SMJ tu? Ya, SMJ. Oh, itu mungkin sudah ada yang tahu kan? lah, tapi macam apa ni fellow? Ya, apa tu Fellow SMJ? So mungkin ada yang tidak tahu, merupakan satu inisiatif lah ataupun program anjuran ICAPS. Nanti panel akan cerita lebih lanjut. So, kita akan teruskan dengan soalan pertama. Soalan pertama ni dia lebih kepada pengenalan lah. Okey, dia soalan yang masih sejuk-sejuk, kita belum ke tahap yang panas-panas lagi. Nanti yang last-last tu baru berpanasan lah Masih semua. embun-embun lagi. Ya, masih embun-embun lagi, awal-awal lagi. Okey, so untuk soalan pertama saya tujukan kepada Saudari Siti Hajar. Saya. Okey, soalan dia ringkas juga. Apakah itu Fellow SMJ? Silakan. Ya, okey. Jadi secara ringkas, program Fellow SMJ sebenarnya adalah program dengan izin direct mentoring antara belia dan juga menteri. Menteri sekaligus kementerian dia lah. Jadi kami ada 24 orang divided into 12 kementerian dan saya salah seorangnya di Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar lah. Oh, bersama siapa tu? Saya bersama seorang lagi kawan fellow nama dia Nurul Afifah Janis. Oh, alright. Mungkin sini seterusnya kita boleh jemput juga. Ya. Boleh tidak masalah. InsyaAllah. Boleh. Okey, itu saja atau ada lagi? Ya, jadi ya secara ringkasnya dia juga beri pendedahan alam kerjaya lah, tapi alam kerjaya dari segi penjawat awam macam mana kementerian tu function lah basically. Ya. So, fellow ni akan berkhidmat selama 6 bulan kan? Kalau tidak Betul, salah? 6 bulan. Jadi ini merupakan kali pertama kan dianjurkan. Betul, dia batch pertama, kita boleh kata satu eksperimen juga. Tikus makmal kita boleh katakan macam tu. Jadi ya, doakanlah kami going strong ya. Okey, baiklah. Terima kasih di atas penerangan tentang Fellow SMJ sebentar tadi. Okey, seterusnya kita akan berdalih kepada panel kita yang kedua. Cantik manis orangnya, iaitu Saudari Ain. Jadi apakah yang menarik ataupun yang unik tentang program Fellow SMJ ni? Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Bagi saya, apa yang menarik dan unik tentang program ni sudah tentu pengalaman. Seperti kami sebagai fellow terlibat secara langsung dalam penulisan kabinet, di mana pengalaman ni kita tidak dapat di mana-mana melainkan di kementerian tersebut juga. Dan rakan fellow saya yang lain juga turut terlibat dalam membuat kertas atau laporan strategik mengikut kementerian masing-masing. Dan laporan strategik tu dia bermula dari 2021 hingga 2025, dan jika kami fellow tu terlibat, sudah tentu nama kami akan kekal berada di sana. Jadi dia kira itulah yang unik jika kami sebagai seorang fellow antaranya lah. Okey, baik. So terima kasih untuk jawapan yang ringkas tapi
saya kira lengkap lah untuk menjawab soalan yang pertama tadi. So untuk kita teruskan kepada soalan yang kedua, soalan yang sedikit panjang lah. Saya tujukan kepada Saudara Hajar. Okay, soalan dia berbunyi, bagaimana program seperti Fellow SMJ ni, dia bukan Fellow SMJ saja, tapi program seperti Fellow SMJ ni boleh bantu belia untuk menggilap bakat kepimpinan masing-masing. Silakan. Ya, okay. So macam kita tahu dekat Sabah ni kita ada banyak macam-macam jenis program kan. Tapi saya rasa satu kalau dari segi pengalaman saya sendiri dalam Fellow SMJ, saya rasa ini satu platform yang cukup baik untuk yang beri peluang untuk belia-belia seperti kami ni untuk ialah sesuai dengan objektif program itu juga untuk membina keyakinan diri, untuk membina jati diri, dan bagi exposure dan juga experience yang sesuatu yang barulah untuk kami. Sebab kalau dari segi bakat kepimpinan tu, kita tahu, saya rasa semua belia ada kepimpinan tu, ciri kepimpinan, cuma perlu digilap dan diasah lagi dengan melalui platform yang betul lah. Macam kalau dari segi Fellow SMJ ni ada banyak peluang-peluang yang sedia ada, dan juga kami diberi ruang untuk create something yang ataupun be creative with apa-apa inisiatif yang kami mau buat. Macam program yang kami buat untuk diri kami sendiri yang maksudnya 24 orang ni. Ada macam kuasa sikit lah untuk memberi cadangan kepada kementerian masing-masing macam yes, program dia bukan berbentuk kita terima arahan apa-apa sangatlah. Dia adalah syarat dia secara general kan. Tapi we were allowed to be creative with whatever we want to do. So I can say it's a very good platform. And antara benda yang menarik juga sebab program fellow ni kami ada ada ruang networking kan dengan orang-orang atasan macam menteri dan juga SUT dan kementerian sebagainya. So daripada situ pun kami boleh anjurkan macam-macam engagement session, macam program-program yang sedang berlangsung jugalah sekarang ni. Contohnya macam hari Khamis yang lepas dengan Datuk Masidi, kita ada macam buka puasa dan juga itulah sesi beramah mesra dengan Datuk sendiri. Kita boleh dengar macam mana aspirasi beliau dengan anak muda lah khususnya. Baiklah, terima kasih di atas pandangan panel kita, iaitu Saudari Siti Hajar. Mungkin daripada keterlibatan belia ini di dalam Fellow SMJ akan sedikit sebanyak akan macam membuat belia-belia kita lebih tertarik lah untuk melibatkan diri dalam pelbagai program. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudari Ain pula, kenapa belia Sabah ni mereka perlu melibatkan diri dengan program-program kepimpinan maupun program kemasyarakatan? Sebab sebagaimana yang kita tahu, memang banyak sangat program yang disediakan untuk belia-belia, tapi ada yang mungkin tidak ambil tahu ataupun mungkin mereka lebih memilih untuk duduk di rumah. Jadi mungkin Saudari Ain sendiri ada pendapat tentang ini. Okay. Terima kasih atas soalan tersebut, Saudari. Bagi pendapat saya, seperti yang kita tahu dan sedar, yang belia ni dia merupakan tunjang masyarakat. Jadi amatlah penting untuk kita mempunyai satu inisiatif yang memberi bukan sahaja kesedaran tapi satu platform seperti yang sudah di-mention tadi, program-program, tapi mereka tidak terlibat. Di sini bermula daripada taraf yang paling rendah, iaitu di sekolah. Kalau kita lihat di sekolah, contohnya kan, jawatan ketua kelas tu dalam setahun cuma ada 1 atau 2 ketua kelas. Tapi jika kita mengambil inisiatif yang dilakukan seperti di negara Finland, di mana sistem ketua kelas tu beralih selama 2 minggu. Jadi setiap kanak-kanak di sekolah, di kelas tu, diorang akan merasa tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, tanggungjawab sebagai seorang individu yang mempunyai tugasan. Jadi jika kita manfaatkan contoh tersebut di negara kita Malaysia, sudah tentu kanak-kanak di Malaysia juga Sabah akan mempunyai satu pandangan yang berbeza tentang bila kita bercerita tentang pemimpin, bila kita bercerita tentang disiplin, tanggungjawab. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang kita boleh ambil. Berbalik lagi kepada kepentingan belia terlibat dalam program-program kepimpinan atau kesukarelawanan. Untuk belia amat
amatlah penting untuk kita kenal identiti, amatlah penting untuk kita ada keyakinan, dan amatlah penting untuk kita ada nilai yang kita ingin bawa ke depannya. Jadi jika kita menghadiri atau terlibat dengan program-program begini, sudah tentu secara langsung kita akan tahu kekurangan, kekuatan yang kita boleh beri kepada society, masyarakat, kepada apa yang kita akan buat ke depannya. Dari sini lahirnya seorang pemimpin yang kita segani. Ya, sekian dari saya. Alright, so jawapan yang kira dekat dengan kita juga, betul. belia yang memang aktif dengan program-program, contohnya program kepimpinan, program masyarakat. So dia dapat rasa benda tu, sebab macam episod sebelum ni juga kita dah sebut sebelum ni, kenapa perlunya belia ni untuk berpartisipasi dengan persatuan, tidak kira mana-mana persatuan. Dan dari situ belia tu sendiri boleh tengok diri masing-masing, apa kekurangan, apa kelebihan yang boleh dimanfaatkan ataupun yang boleh ditambah baik dari masa ke semasa, macam tu. So untuk soalan yang seterusnya, kita bergerak ke soalan yang ketiga. Kita kembali ke panel saudari Siti Hajar. Okay, so untuk soalan kali ini, dia melibatkan dua POV yang berbeza lah. POV kita sebagai masyarakat yang biasa, kita tengok masalah belia ni sekian, tapi sebenarnya bila contohnya para fellow terlibat dalam government tu sendiri, and then dapat tengok sebenarnya POV yang berbeza. Sebenarnya masalah belia bukan di sini, tapi sebenarnya di situ. So mungkin saudari Hajar boleh kongsikan dari penelitian sepanjang menjadi fellow ni lah, sebulan kan. So mungkin boleh kongsikan sebenarnya apakah lubang kekurangan belia di Sabah ni, dan apa sebenarnya peluang yang perlu diisi oleh belia supaya kita punya masyarakat, kita punya negeri ni boleh dibangunkan dari masa ke semasa, yang mengikut keperluan sebenar tu. Pembangunan dia seiring lah kan. Seiring. Betul. So saya kira soalannya ada dua soalan lah dalam satu soalan. Pertama tentang kekurangan sebenar belia dan juga peluang yang perlu diisi oleh belia Sabah kan. Okey, dari segi kekurangan sebenar ni, sebab yalah, kita biasa jadi orang luar kan. Kita orang luar, kita can easily kritikkan orang atas ni buat kerja macam mana, sekian-sekian kan. But bila masuk betul-betul masuk dalam kementerian tu sendiri, tengok macam mana orang bekerja, I think ada benda yang ada few things yang it be nice kan kalau belia from umur yang adult ni lagi, kita kira sebagai young adult, untuk really learn so that in the future kita nak jadi orang-orang yang akan menyusahkan orang lain bila di umur, lagi-lagi bila umur dewasa kan. Okay, kekurangan belia especially di Sabah khususnya adalah dari segi pemikiran. Because pemikiran kan, kalau kita tengok dari segi definisi dia lah kan, apa yang dimaksudkan dengan pemikiran adalah suatu cara berfikir atau perihal berfikir. I'm not saying that belia di Sabah ni tidak berfikir, tapi ada banyak kekurangan yang kita perlu upgrade lagi, so that sebab benda ni how crucial benda pemikiran ni is, kita boleh tengok dari segi tindakan, sebab dia action tu coming from satu pemikiran kan. Sorry if I mix language So kalau pemikiran tu tidak jelas kan, suatu cara pandang tu tidak jelas, your action will be kelam kabut, will be messy, and that will cause a lot of problem with sekejap things. Macam ni, sekejap macam tu. Betul, exactly kan? Lagi-lagi bila betul-betul tidak dipandu dengan suatu guideline yang betul-betul apa kita kira sebagai prinsip asas lah ya, like prinsip kan macam tu. So pemikiran ni itulah kepentingan pemikiran ni, dan dia kena seiring dengan satu apa yang disebut sebagai budaya ilmu. I think di Sabah lah khususnya kan, sangat kurang apa yang kita sebutkan sebagai budaya ilmu. Mungkin ada, tapi dia tidak serancak macam di Semenanjung, if I can say. Budaya ilmu ni adalah satu keadaan di mana setiap tindakan manusia tu, individu maupun masyarakat, organisasi, diputuskan, satu tindakan tu diputuskan dan dilaksanakan berasaskan ilmu, meaning that you know what's going on and you know how to act rightly with that knowledge that you have. So
macam kita cakap tadi lah kan, sebab dia jadi problem bila orang tiada knowledge tentang sesuatu tapi dia buat sesuatu tu, dia ada kuasa ataupun dia ada peluang, jadi dia buat benda tu yang tidak berasaskan knowledge, which in the end dia mess up dia punya action, and that will cause akan berlaku, I can say, penzaliman lah, bukan terhadap diri dia but terhadap orang lain juga, yang kita tidak mahu benda tu berlaku lah. So kita sudah dari kita boleh nampak macam mana benda sekecil-kecil perkara kan boleh affect, berimpak besar. Betul, berimpak Mungkin besar. perkara tu kita tengok macam kecil je, sekali impaknya nak. Betul, sebab Habis. lagi-lagi bila in the future belia-belia ni jadi pemimpin kan, you will have to lead people around you kan. Kalau bukan sebagai pemimpin pun, pemimpin di peringkat atas, tapi dari segi sekecil-kecil unit keluarga tu, betul. macam Betul. kalau seorang ketua keluarga tu kan, dia buat benda, dia nak fikir family dia kan, susah kan, macam tu. So I think itulah kekurangan sebenarnya. Dari segi pemikiran perlu upgrade. You need to know what kind of knowledge that you need to equip yourself with. So dari segi yang tu kedua pula, peluang yang perlu diisi, I think the fulfilling roles as youth ni kan, is daripada sekarang ni kita perlu betul-betul kata kita punya character development lah. Daripada sekarang ni mungkin ada orang dia belum ada peluang untuk dia beraksi dan sebagainya. Well, you can start from now, and then from there kita boleh polish kita punya character development, sebab itu in the end what shapes you kan. Betul. So that bila pergi mana-mana lepas ni, you know how to bring yourself. Bukannya kita pergi sini okay kita ikut jadi lalang. Betul. Kan Kita kita nak jadi mau pengikut. begitu. Betul. So itulah I think peluang yang perlu diisi oleh Belia Sabah ni, we need to equip ourselves with essential knowledge lah. And you need to really understand who you are, kan, what is your strength and what is your weaknesses, and then dari segi pemantapan individu lah, nilai individu tu kan, kita nak boleh macam tadi tu lah, jangan terikut dengan expectation orang kan. You know, a lot of sekarang ni banyak macam banyak masalah berpunca daripada expectation juga kan. Macam kalau anak muda yang mencari kerja dan sebagainya, orang takut sangat nak dapat kerja macam ni sebab tak fulfill kriteria. That's the thing, you need to have your confidence, you need to know apa benda yang kita mau upgrade diri kita tu kan, so that orang yang cari kita kan, because of ni lah, macam salah satu objektif program juga kan, program kami ni untuk sebagai satu mekanisme, membuat satu mekanisme penyediaan talent pool, meaning that you have to have multi talent. You cannot have like one, okay aku rasa aku cukup power buat Excel kan. You cannot just do that, because banyak benda lagi kita boleh belajar kan, ada banyak benda lagi yang kita boleh fulfill kan. So itulah antara kena bijak mencipta peluang lah. Okay. Saudari Hajar, saya ingin menambah di poin yang dia bagi tadi pasal character development. Kita kena tengok dia bagi solusi. Tapi masalah kekurangan belia di Sabah kan soalannya. Character development ni di mana kita mau mula tahu siapa kita, mau tahu macam mana untuk menjadi lebih yakin. Tapi di Sabah kurangnya satu pendekatan di mana yang belia ni atau lebih muda lagi diajar cara untuk memulakan sesuatu. Contoh, macam mana kita mau tahu siapa kita jika tiada satu inisiatif yang diberi kepada kita. Contoh lah kan, macam satu program jati diri kurang berada di Sabah ni. Dia cuma ada program yang bagi tahu macam program kami, program Fero Sabah Maju Jaya, di mana dia objektifnya adalah untuk jati diri, untuk meningkatkan keyakinan. Tetapi tidak semua orang sedar ke potensi diorang, tidak semua orang sedar kepentingan benda-benda sebegini. Jadi untuk point character development tu, kita mungkin boleh fokus dekat permulaan berbanding dengan apa solusinya. Macam tu lah. Mungkin sebenarnya banyak platform yang disediakan, tapi kita sendiri yang perlu mencari, kita sendiri yang perlu macam cuba untuk tahu tentang sesuatu perkara tu. Sebab ini antara frasa yang saya selalu amalkan dalam hidup saya. Makin banyak yang kita tahu, sebenarnya makin banyak yang kita tak tahu. Jadi dari situlah sebenarnya kita boleh macam
kita dapat tingkatkan lagi mungkin kita punya potensi diri itulah. Okey, jadi saya ingin bertanyakan kepada saudari Ain, sepanjang sebulan dalam Fellow SMJ ini, apakah antara cabaran yang saudari Ain ataupun mungkin saudari Siti Hajar juga lalui dalam menyampaikan idea dan juga cadangan berkaitan isu-isu awam kepada pemimpin tertinggi kerajaan? Sebab macam yang kita tahu, banyak prosedur yang kita lalui. Lagi satu, kita bukan bercakap dengan calang-calang orang, kita bercakap dengan orang atasan, kita bercakap dengan menteri itself. Jadi apa antara cabaran yang saudari Ain dan juga saudari Siti Hajar lalui? Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Okay, antara cabaran bagi kami fellow untuk menyampaikan idea atau kertas kerja kepada kementerian masing-masing adalah pertama, masa, iaitu masa pihak kementerian tersebut. Mereka adalah golongan-golongan atasan yang bertugas mentadbir pentadbiran negeri kita. Jadi masa mereka hanyalah fokus utama untuk pentadbiran, untuk inisiatif kepada rakyat semua. Jadi kami ni adalah orang baru, kami fellow adalah orang baru. Untuk kami membentangkan idea kami, amat terpenting untuk kami selaraskan masa kami dan masa mereka. Jadi sepanjang mengikut pengalaman saya, amatlah sukar untuk menteri-menteri sangat sibuk. Jadi kami perlu bergantung kepada pegawai-pegawai atau setiap usaha tetap, atau saya setiap usaha sulit kanan lah. Itu adalah satu cabaran. Yang cabaran kedua adalah ekspektasi di mana sebelum memasuki pejabat saya sendirilah, saya tidak sedar betapa kompleksnya urusan sistem pentadbiran ni. Jadi bila sudah di tempat tu, baru saya sedar yang betapa kompleksnya untuk kita menyampaikan sesuatu, untuk mengurus sesuatu sistem dan struktur tu. Macam saudari saya mention tadi, dia amat terlalu banyak ruang, tapi saya sendiri tidak tahu di mana mau mula, di mana siapa mau di approach. Jadi itu adalah salah satu cabaran lah untuk menyampaikan idea. Lepas tu yang setelah sedar tentang kompleksiti itu, baru saya nampak yang bahagian pelaksanaan. Bahagian pelaksanaan ni menunjukkan yang apa yang kita nampak di luar tu cumalah hasil. Yang proses dia tu macam gitu panjang dan mungkin boleh ke atas balik. Pusing lagi. So itu cabaran dia. Yang cabaran seterusnya adalah masa lagi, tapi masa kami sebagai fellow. Seperti yang saudara mention tadi, kami ada 6 bulan mengikuti program ni. Jadi untuk menyampaikan satu idea yang berimpak tinggi dalam tempoh 6 bulan itu adalah terhad. Jadi kami ada peluang dan ruang. Cuma masa itu memberi satu konsep yang tidak boleh kita cakap bagi hari ni esok settle, bagi hari ni 2 minggu lagi settle. Dia mengambil masa. Sebab kami fellow ada lagi orang yang lebih atas, ada lagi masalah yang lebih tinggi untuk dilihat. Jadi itulah salah satu cabaran sebagai fellow. Mungkin saudari Hajar boleh tambah? Cabaran kita? It is a cabaran, tapi to me we have limitation of time kan, 6 bulan. Tapi sepanjang 6 bulan ni, setakat sebulan lebih yang kami di kementerian, yang banyak benda kami belajar. And it's something yang macam betul-betul orang bilang eye opening lah. Lagi-lagi saya ni first time saya bekerja kan. Selama ni kita student, so you student, you can do anything, you can say anything you want lah basically. Tapi bila masuk kementerian, kita kena ada apa orang sebut tu, kepekaan, professional, etika profesional, kena apa, kena pandai berdiplomasi, menjadi pemudah cara, dari protokol. Betul, dari segi protokol juga, dari segi sejauh mana aja kita sebagai belia tu kita boleh terlibat dengan benda-benda yang ada di depan kita tu lah, kan, because you're new people, you cannot like simply just say anything you want kan. Masuk buat kepala. Betul, jadi masuk tu pun macam, dan melalui pemerhatian sahaja, melalui observation je, ada banyak benda sudah kami belajar. So hopefully in the end kita boleh contribute something, ataupun kita boleh bagi orang kata success story lah kan, begitu. Untuk kalau bukan untuk diri sendiri, dan juga untuk orang lain juga, insyaAllah. InsyaAllah. So terima kasih untuk jawapan soalan tadi. Kiranya
macam meluah jugalah. Menyampaikan kepada penonton, bukan sekadar meluah tapi berkongsi pengalaman sendiri supaya penonton dan pendengar boleh tahu apa yang mungkin akan dipelajari sekiranya terlibat dengan program kepimpinan. Mungkin kalau tidak fellow SMJ pun program kepimpinan lain. Sebab fellow SMJ ni memang saya kira di highest level lah. Kalau di setakat negeri ni mungkin ada yang terlibat dengan program lain. Kalau di program kebangsaan ada program fellow perdana sebenarnya. Dia attach dengan Kementerian Kerajaan Persekutuan terus, bukan kerajaan negeri lagi. So untuk fellow perdana ni kita akan bawa ke soalan terakhir. Okey, akan melibatkan fellow perdana juga, iaitu berkaitan dengan kesinambungan. Isu kesinambungan ni kiranya menjadi topik hangat jugalah di peringkat kebangsaan. Contohnya di peringkat negeri fellow SMJ kita belum tahu lagi, sebab baru first batch. Tapi di peringkat kebangsaan tu, mengikut kepada sejarah ataupun batch-batch fellow perdana sebelum ni, dikatakan selepas perkhidmatan diorang di kementerian tu, habis saja tempoh attachment tu terus hilang. Semua hilang. Tidak ada sudah yang contribute to the community. Macam dah wujud sudah. Macam dia hanya ada time bila fellow program tu. Bila ataupun orang cakap bila dibayar lah. Kalau ndak bekerja sudah ni, ndak ada sudah orang bayar, di rumah sajalah ataupun cari kerja lain lah macam tu. So mungkin fellow SMJ macam mana kesinambungan dia selepas 6 bulan tamat perkhidmatan tu? Adakah fellow SMJ sendiri merancang untuk membuat apa-apa langkah yang difikirkan boleh untuk terus berkhidmat kepada komuniti di Sabah? Silakan. Terbuka kan? Should I go first or I think you can go first? Silakan. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Kata kunci soalan tu adalah kesinambungan kami selepas 6 bulan menabur bakti di lapangan lain. Kami ada rakan fellow yang kami fellow ni semua ada background masing-masing, berbeza background. Ada satu kawan kami dia berbackground perubatan. Dan lepas 6 bulan ni dia akan sambung housemanship. So nampak di situ dia tidak terus ke pentadbiran tapi dia terus ke perubatan. Tapi apa yang dia belajar di fellow ni di kementerian beliau, dia boleh terapkan sendiri mengikut acuan yang dia ingin. Jadi bagi saya, pendapat saya, apa yang kami belajar di kementerian yang kami ada dan melalui pengalaman-pengalaman yang kami ambil menerusi program ni, dia adalah satu bentuk abstrak yang di mana pengalaman, pengetahuan dan penerapan itu berbentuk lebih kepada nilai kepada diri sendiri. Dan untuk cakap kesinambungan ke lapangan lain itu lebih bersifat selalu terlalu struktur, selalu macam standard lah. Lepas ni buat tu mengikut apa. Tapi bagi saya dia lebih kepada satu yang kita tidak nampak, yang kita sendiri, saya sebagai individu yang membawa perubahan lah orang bilang, atau grow lebih macam tu. Dia lebih kepada macam mana saya selepas program ni. Macam mana saya selepas program ni adalah adakah saya lebih baik atau adakah saya lebih maju ke depan, atau saya nampak situasi yang saya kerja ni, adakah saya ingin lakukan perkara sebegini lagi. Dia macam bersifat begitulah. Mungkin saudari Hajar? Ya, mungkin Hajar ada tambah. Okey, menurut saya soalan ni kan, kalau kita sebut tentang kesinambungan program fellow SMJ, sebab macam Amir cakap tadi kan, benda ni pun first batch, kita belum tahu berjaya ataupun tidak. Apa-apa pun kita balik pada diri sendiri lah, diri individu fellow tu sendiri. Macam yang Ain cakap tadi tu kan, kami datang dari pelbagai latar belakang kan. Daripada saya sendiri, saya sebenarnya buat master kan, and then tiba-tiba join fellow ni to experience sendiri lah, to get exposed lah apa yang macam mana fellow SMJ ni how it looks like kan. Jadi bagi saya
belia tu sendiri kena pandai kena bijak mencipta peluang lah. Betul. With anything you have kan, apa-apa yang orang bilang kalau campak di sana pun in the end menjadi Jadi, wadah. ya. Hidup juga dia. Macam di mana-mana pula kan daerah dia kena ditongot kah Ya. tiba. Tiba sangat kena sebut. Tomat juga. Dia kena banyak mencipta peluang sebab ada orang ada peluang ada sudah tersedia pun tak pandai manfaat bukan tak pandai, mungkin ada susah untuk dia manfaatkan sebab it goes back as yourself as individu kan. Apa benda yang sebenarnya kita ni dari segi individual goalnya kita ni mau jadi apa, Betul. macam mana kita mau contribute bukan kepada diri kita juga tapi sahaja, bukan kepada diri kita sahaja tapi kepada society juga kan. If not dari segi impak yang bukan dari kalau bukan secara impak yang besar, at least impak yang kecil lah kan, at least to people around you, your surrounding. You need to be able to contribute something. That's how society works kan, to function. You function as part of the society tu. So tapi yang satu benda lagi yang orang selalu kurang ambil penekanan kan juga, function dari segi pemantapan nilai individu tu. Striving to become a good man is actually part of making a good orang bilang antecedent ataupun penyebab faktor untuk menjadikan masyarakat yang orang kata madani lah, yang civilized. Sebab orang selalu kata kita mau masyarakat kita macam ni. Tapi individu dalam-dalam tu kita tak tahu macam mana. Dari segi diorang macam mana diorang punya nilai peribadi lah, nilai etika, akhlak yang diorang pegang tu kan, adab yang diorang pegang tu. Jadi apa-apa pun dia kembali kepada pemantapan individu tu sendiri. You need to know how certain benda tu contribute to your character development. To me, to have a character development kan, macam daripada contoh daripada orang yang selalu anxious bila bersosial dengan orang, and after join program and then dia jadi dia boleh dia learn how to communicate better, to orang bilang to negotiate with people better. Itu sudah cukup baik. Itu satu yang sangat orang bilang improvement untuk diri dia betul sendiri. Improvement untuk diri dia sendiri, and insyaAllah that could be a good catalyst untuk dia jadi a good contributor untuk orang lain juga kan. Yeah. So individual goals lah satu. Kemudian saya rasa lagi kesinambungan program fellow ni pun kan, macam tadi itulah kita jadi faham macam mana pentadbiran tu struktur organisasi tu kan, macam how they work, how they function, and then we know better lah how to, macam kalau ada apa-apa benda yang kita rasa macam problem apa-apa, jadi secara praktikalnya kan, kita tahulah ini tanggungjawab sekian-sekian, ini sepatutnya macam ni, ini sepatutnya macam tu. By just knowing benda tu pun you can already do a lot of things. You can be impactful if you are creative enough to do things that you want to do. So to me it's a good exposure benda ni sebab dia bagi keterlibatan yang direct dengan anak muda lah. I mean orang-orang menteri-menteri kan biasanya umur yang I can say quite kita ada sedikit tua lah, veteran lah kan, orang bilang and then there's suddenly like 19, 20, 21, 22, 33 yang out of nowhere yang dengan perangai yang tak daripada mana-mana lah kan, tiba-tiba berjumpa dengan orang-orang yang orang-orang yang betul, yang sangat berpengalaman dengan pentadbiran, dari segi pentadbiran kita jadi kita humble lah. Betul. We become humble, we learn from macam mana cara kepimpinan mereka. Kemudian diorang pun sebenarnya it's quite eye opening juga to them to see how belia ni sebenarnya. Betul. Belia zaman sekarang ni macam mana sebenarnya diorang ni, tindak tanduk diorang macam mana, orang yang jenis yang macam mana kan. Itulah I think program-program macam ni dia jadi dia akan limitkan the gap generation tu antara orang yang lebih dewasa dengan yang adult ni. Dan mungkin merapatkan juga lapisan masyarakat tu dengan pimpinan negeri tu sendiri. Betul. Sebab mungkin dari sinilah fellow ni boleh bantu masyarakat untuk faham kepimpinan negeri tu macam mana government tu works sebenarnya. Betul. Kan? Betul. Ya.
Lagi? Yeah, and of course you learn how to do networking, Betul. networking which can be very beneficial kan. these Yeah. days. Sangat. And yeah, macam in the end kena bijak mencipta peluang, and ya itu je lah kot secara ringkasnya ya. Alright. Yeah. So, Okay, terima kasih di atas penerangan yang sangat panjang lebar tadi sebenarnya. Jadi mungkin sebagai belia yang bukanlah kita kata berkecimpung, tapi melibatkan diri dalam pentadbiran ini adalah satu perkara yang sangat baik. Sebab macam yang kita tahu sebenarnya memang perlunya adanya idea-idea baru berbanding kita tetap di takuk yang lama. Kan? Jadi mungkin daripada kedua-dua panel kita ada nasihat kepada belia-belia di luar sana. ya mungkin ada kata-kata yang mau sampaikan. Ya. Silakan. Okay. Anyone? Okay. Terima kasih. Kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada belia di luar sana. Seperti yang saya cakap tadi, kita belia merupakan tunjang negeri. Jadi jika kita mempunyai satu idea atau solusi, amatlah penting untuk kita just fokus dekat macam mana memulakan sesuatu tu, bukan untuk tengok the end product, bukan untuk tengok apa yang akan jadi di hujungnya. Sebab memulakan sesuatu itu ada satu langkah yang orang bilang besar, Paling susah lah. susah. Lepas tu jika kita sudah mulakan, dari situ baru kita mula fikir satu-satu macam mana. Jadi untuk belia di luar sana yang rasa takut, gentar, jangan risau. Saya sendiri sebenarnya bukanlah seorang yang ambil tahu sangat pasal pentadbiran negeri, tapi disebabkan saya ingin belajar, mau expose, mau tahu sendiri berbanding just tengok dan kritik. Saya sendiri berada di tempat tu dan mengambil peluang menjadi fellow ni untuk belajar, untuk memahami, dan satu lagi untuk terlibat sama dengan kerajaan sendiri. Jadi jangan takut, jangan gentar. Itu cuma dalam minda saja tau. Ya, orang bilang macam tu lah. Selebihnya Hajar? Ya, kalau menurut saya pula, berbalik kepada tajuk kita kan, pimpinan belia. Betul. Meaning that as young as youth, you need to learn how to lead already. Bukan imam je, tapi sebagai kena jadi apa? Even ketua kelas, benda-benda daripada kecil kan yang kita sudah belajar, yang kelihatan remeh tapi sebenarnya impact dia besar kan. You need to learn how to lead. And benda tu tidak boleh tidak dilakukan tanpa ilmu. Kena ada ilmu. Meaning that you need to learn how to lead and you need to know how to govern things. Sebab kalau kita tengok main issue kan yang akar ini daripada Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas lah. Antara isu yang menjadi orang bilang masalah akar di mana-mana pun sekarang ni is first of all confusion and error in knowledge. Meaning that orang confused because they don't have knowledge about something too. And the second one, because of you are confused with that knowledge, dia guna the term loss of adab. You act things not you don't act rightly. Meaning that daripada confusion tadi tu, so you do things you mess up lah dari segi tindakan tu kan. And then the last one disebut false leader. False leader is not we're not attacking any political ni kan sekarang ni. It's just anyone pun you can be false leader if you don't really master how to be leader kan. So in the end, kalau ikut kepada apa ni, kalau kesinambungan daripada tajuk kita tadi tu, a good man is the antecedent of to good leadership. Meaning that good man ataupun dalam bahasa Melayu dia disebut sebagai insan adabi, civilized man. If you want to be civilized, if you want to be a good leader, you need to be civilized. You need to be a good man. And benda tu, because you will affect people tau kan around you. And then leadership is centered primarily upon the primacy of good behavior, akhlak, and right action, adab, and related significantly with
with man's duty to act in an ethical way. Kita in the end kita mau satu sistem tu beroperasi dengan berkualiti kan, dengan organisasi dan teamwork yang padu. So it's not that boss tu je ataupun orang atas tu je kena betul-betul be good leader juga. Yang di bawah-bawah ni, meaning that everyone kan, we are all a leader kan. Macam kalau dari segi apa yang orang selalu sebut khalifah. Khalifah. So khalifah kan, you need to know kita ni diberi amanah untuk memakmurkan bumi ni, meaning that ada kuasa upper hand lagi daripada atas kita, which is Tuhan lah. So you cannot act suka hati, because you know this is not, kalau sebagai Muslim lah kan, saya percaya this is not the only life yang kita ada. You have afterlife. If you do injustice, kalau nak kena di sini, di sana, gitu. Jadi kalau sebagai Muslim kan, ataupun mana-mana agama pula kan, untuk kelancaran sesuatu sistem ataupun kebaikan untuk semua orang, masyarakat secara amnya, semua kena jadi good man. Semua kena aspire to be a good man and to always be better and be better. InsyaAllah. Alright, so terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel yang kita jemput untuk episod ketiga ni. Itu fellow SMJ lah. So kata-kata akhir pun sudah diberi. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudah hadir dan mengisi kita punya episod yang ketiga, berbincang seputar isu kepimpinan belia lah. So banyak yang kita dapat input untuk sesi kali ini. Dan itulah sentiasa orang cakap improvise ourselves, mengikut keperluan ataupun kesesuaian diri masing-masing. Mungkin ada cara macam tu, ada cara macam ni. Yang paling penting kepimpinan diri masing-masing tu kena cuba untuk dipertingkatkan, sebab banyak benda kita boleh belajar dan perlu belajar. Jangan selesa lah itu. Betul, jangan rasa selesa sudah. So untuk benda tu pun kita kena belajar dari orang sekeliling kita. Okay, so itu sahaja untuk kita punya podcast episod yang ketiga bersama fellow SMJ. Kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Kita ada lagi 2 episod. 2 episod lagi. Untuk NGO seterusnya, stay tune. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe dan juga share video podcast ni dengan kawan-kawan yang lain. Okay, so jumpa lagi. Bye-bye. Okay, thank you. Terima kasih kerana sudi menonton bersama dengan kami. Nantikan episod seterusnya Podcast Belia Sabah Profesional.